Assalamualaikum dan selamat datang hari. Anda bersama saya, Mio Zulfika, dan rakan sekerja saya, Hafiz Zulkifli. Bersama kita, tamu jemputan kita iaitu Encik Hafiz Manap yang merupakan bekas pemain sepak takraw negara. Dalam program ini kita akan membincangkan tentang masa depan sepak takraw negara dan kalau itu sepak takraw negara di masa yang datang. Okey, jadi bersama kita Encik Hafiz Manap. Boleh cerita Ya, saya sedikit kata Encik Hafiz? Okeylah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang hari lah kepada semua yang menyaksikan lah sesi bual bicara kita pada hari ini. Dan saya sebenarnya rasa syukur Alhamdulillah lah dipanggil sekali lagi oleh saudara Mio dan saudara Hafiz dalam tas beliau dalam pelajaran mereka. So untuk saya sebenarnya nama saya Muhammad Hafiz bin Manap. Usia saya sekarang ni menjangkau ke 36 tahun. Berasal dari Seremban Negeri Sembilan. Anak sulung daripada 3 adik-beradik. Dan kini bertugas di UPM sebagai penolong pegawai sains. Dan tahun ni juga dah merupakan tahun yang ke-16 tak salah saya di UPM sejak 2004 lagi. So Alhamdulillah lah saya kekal lagi bersama UPM. InsyaAllah saya sudah semestinya lah akan memberikan terbaik lah kepada pelajar terutama dalam pengasahan saya. Sudah sedikit sebanyak saya punya biodata lah. Okey, hari ini kita menggunakan kita punya diskusi dengan mengupas lebih lanjut lagi diskusi kita dengan memperkenalkan sikit diri kami dulu. Saya Muhammad Hafiz bin Zulkifli. Saya Mio Muhammad Zulfika. Okey. Kita sebelum itu kita ingin mengetahui bersama sedikit bagaimana ini Encik Hafiz. Okey, Ada untuk masa perkembangan yang lagi suka sepak takraw? Okey, sebenarnya secara am je lah. Saya sebenarnya masih berniat aktif lagi dalam sukan sepak takraw. Cuma baru-baru ni je lah kita dalam usia kerajaan mendukung pandemik COVID-19 kan. So dekat situ kita punya orang kata macam saya ada perancangan sendiri lah dalam sukan sepak takraw ni. Dan agak terjejas sedikit lah apa yang berlaku tentang COVID-19 ni. Cuma untuk perkembangan terbaru saya, sebenarnya planning saya selepas ini adalah untuk fokus kepada tim di STL Division 1 nanti. Yang bakal Jadi STL Division 1, Encik Hafiz membawa pasukan daripada Universiti Putra Malaysia atau daripada Negeri Sembilan? Okey, untuk STL Division 1 ni insyaAllah saya akan kekal bersama dengan UPM masuk naik. Untuk UPM team lah. Saya pun tak ada lagi dapat mana-mana orang kata invitation daripada tim-tim lain lah. So saya pun fokus dengan apa yang saya ada sekarang ni. Cuma saya tak dapat lagi lah sebenarnya confirmation daripada pihak pusat sukan UPM. Cuma saya baru-baru ni pun ada diberi tahu lah oleh manager tim supaya kekal bersama dengan tim UPM masuk naik lah untuk STL kali ini. Okey, saya pun pernah berpengalaman dilatih oleh Encik Hafiz. Beliau ni memang seorang yang sporting lah. Menjalani latihan tu beliau ni memang sporting dan sangat bekerja keras untuk meningkatkan permainan player. Buat penonton-penonton ni semua, ketika saya bermain, ketika saya berumur 13 tahun, Encik Hafiz ni sudah mewakili negara. Jadi saya lebih mudah dipanggil dengan perkataan abang sebenarnya. Sebab ketika tu saya junior tau. Dan ada satu pasukan tu dia kelas senior lah. Jadi dia senang mudah dipanggil abang. Jadi rasanya lebih mudah kita untuk menyapa abang. Boleh je Hafiz? Ya, saya tak ada masalah. Saya lagi suka orang panggil saya abang. Sebenarnya agak rasa lain lah kalau korang panggil saya cik kan. Bakal student dekat jabatan saya pun saya lebih pada kalau boleh panggil abang lah.
Dan kalau mana-mana player lebih sinonim dengan nama coach lah. Coach, Kan? betul. Itu lagi mudah lah. Tapi mana-mana lah, kadang ada yang panggil brother lah kan. Yang perkataan brother tu pun kadang-kadang saya pun brother ni kita pun nampak dalam sepak takraw ni perkataan tu agak orang kata level dia dah tinggi kan. Betul. So saya kadang-kadang benda tu saya tak berapa selesa sangat sebenarnya, sebab saya ni anda faham lah, saya ni sebenarnya seorang yang humble. Betul. Saya pernah pengalaman juga ni masuk layar humble. Dan selalu memberi ilmu baru lah kepada player muda ni. Yang saya kenal tentang Abang Hafizi. Abang Hafizi kita. Okey, Betul. jadi Sebab saya lebih kepada orang kata lebih pada pengalaman. ya, betul abang. Jadi bang, boleh tak cerita tentang pencapaian abang ketika bermain mewakili negara? Ya, kita tahu macam-macam tournament pertandingan yang Abang Hafizi kita ni pernah sertai lah dalam negara, luar negara, macam-macam kejohanan yang pernah Abang Hafizi kita ni sertai. Jadi boleh cerita lah. Kalau ikutkan pencapaian saya, sebenarnya saya ni bermula aktif sejak tahun 1995 lagi. Itu sebenarnya yang tu paling aktif lah, sebab itu antara pencapaian iaitu saya mewakili pasukan Negeri Sembilan dalam Majlis Sukan Sekolah Malaysia masa tu. Tak silap saya di Pulau Pinang. Ketika itu usia saya menjangkau 5 tahun, rasanya darjah 5 dalam 11 tahun macam tu. Usia saya. So, saya antara pemain paling muda ketika itu berbanding yang lain, sebab mewakili pasukan Negeri Sembilan bawah 12 tahun masa tu. Masa tu saya seorang je yang orang kata darjah 5 lah. So selepas itu saya di darjah 6, saya sekali lagi diberi peluang mewakili Negeri Sembilan di Majlis Sekolah Malaysia di Terengganu, tak salah saya. Di Terengganu. Itu antara orang kata detik permulaan saya lah dalam sukan sepak takraw. Dan seterusnya saya di tingkatan 1 sehingga saya di tingkatan 4 saya telah mewakili pasukan Negeri Sembilan di Sukma tahun 2000 di Pulau Pinang. Kira ni pencapaian Abang Hafizi pemain paling junior lah kan. Saya tahu saya lah yang pernah diceritakan pengalaman. ya, kalau ikut dalam pengalaman saya lah, dalam karier saya sepak takraw ni, saya sebenarnya antara pemain paling junior lah ketika tahun tu. Sebab kalau macam Sukma kita tahu bawah 21 tahun kan. So saya masa tu di tingkatan 4 saya telah mewakili Sukma. Itulah Sukma pertama saya attend, dan yang kali kedua selepas 2 tahun selepas itu di Sabah. Usia saya masa tu di umur saya 18 tahun lah. Dan seterusnya saya dapat, alhamdulillah rezeki saya dapat teruskan saya punya bakat di Sukma yang ketiga lah, iaitu di halaman sendiri masa tu, di Negeri Sembilan tahun 2004. Yes, 2004. Tapi pencapaian saya ketika itu ialah pingat dancer berpasukan. Selepas itu, pencapaian paling baik saya selepas saya mewakili Negeri Sembilan di Sukma 2004, saya telah diserapkan di pasukan pelapis kebangsaan tahun 2005 hingga 2006. Itu antara pencapaian saya. Itu tak silap saya telah dilantik oleh manajemen pelatih untuk mengetuai pasukan lah, pasukan pelapis kebangsaan ketika itu tahun 2005 masa itu. So pencapaian selain itu, 2007 saya telah diserapkan di pasukan kebangsaan. Itu antara orang kata momen yang paling manis lah dalam hidup saya. Dan sudah pastilah kita punya target bila dalam kebangsaan tu macam-macam lah pencapaiannya kan. Ada menang, ada kalah, tu biasa. Dan akhirnya saya telah dipilih menjadi ketua pasukan kebangsaan tahun 2009. Masa tu di Sukan Si Laos 2009 lah. So pencapaian masa tu adalah pingat perak berpasukan, dan seterusnya target yang paling tinggi, pencapaian yang paling tinggi setakat ni dalam diri saya adalah Sukan Asia di Guangzhou, China. Itu pencapaian orang kata pingat perak lah berpasukan. So dalam takraw ni itu je lah yang paling tinggi pun yang kita boleh pergi. Sebab takraw tak ada sampai Olimpik. So kalau untuk player takraw, memang target untuk Sukan Asia tu
Itu memang Paling itu antara tinggi lah bonus lah. Paling tinggi, ya paling tinggi. Baru-baru ni dunia kita ni dikejutkan dengan wabak COVID-19. Jadi secara tidak langsung bukti sukan di negara kita ni bahkan di dunia kan jejak dengan pandemik ni. Bagi pendapat Abang Fizi kita, adakah pandemik ini memberi kesan kepada industri sukan di negara ini? Ada pendapat Okeylah. apa tak Abang Fizi? Pendapat saya sebenarnya sememangnya memang akan menjadi kesan, memberikan kesan yang amat orang kata tinggi lah pada kita semua, terutama kepada atlet-atlet negara lah, atlet-atlet yang bersukan. Sebab apa, bagi saya bila pandemik COVID-19 itu berlaku, so kita terpaksa berada di kediaman masing-masing. So latihan, kejohanan terpaksa ditangguhkan. So dari situ pemain-pemain ataupun atlet dia tak dapat melakukan rutin harian mereka seperti latihan. Okey. So dalam latihan sekiranya berlakunya kejadian sebelum ini, so sudah pasti macam mana kita nak dapatkan orang kata momentum ataupun pencapaian ataupun penilaian diri sendiri ketika di kejohanan. Sebab kejohanan tak ada, latihan pun tak ada. So dia akan memberikan kemerosotan lah dari segi atlet sendiri. Lagi satu bagi saya, atlet juga sudah pasti bila keadaan macam tu, keadaan seperti berlaku seperti ini, dia akan menjadikan latihan tu tidak sempurna. Mungkin atlet yang berada di rumah masing-masing ni mungkin dia orang akan duduk saja ataupun dia orang akan duduk santai dan tak ada buat apa-apa aktiviti dari segi sukan. So ia memang akan memberikan impak yang amat tinggi kepada kesan seseorang atlet itu dalam kemerosotan permainan mereka. Macam saya kita boleh kan, kita kalau tak sentuh bola takraw banyak hari, gatal juga kaki. Ya, betul. Sebenarnya sepak takraw ni itu orang kata dia amat unik sekali. Sebab apa? Kita tak boleh tinggalkan sepak takraw kalau kita ni betul-betul aktif ataupun orang kata pemain-pemain yang bergelar level yang amat tinggi. Kalau kita break sekejap dengan sepak takraw, dia akan meninjaskan kita punya momentum permainan. Itu yang saya dapat lah. Saya dapat nilai sebab ini berdasarkan pengalaman saya. Itu yang saya dapat bagi pandangan lah Abang Fizi kita pernah bercakap dengan saya tau. Maklumat saya, sukan sepak takraw ni kalau kita tinggal dalam 3 hari, dia akan jadi macam kosong balik. Ibarat macam kita training, kita dah training, kita dah buat latihan, tapi bila kita tinggal dalam 3 hari, semuanya jadi kosong balik. Nak dapat tu susah, nak hilang tu sekejap tu. Ya, betul. Sebenarnya sepak takraw ni dia tak seperti macam sukan-sukan lain. Contohnya seperti bola sepak sebagainya. Sebab apa, sepak takraw ni dia perlu ada kelembutan dari segi kita punya skill. Okey, kelembutan tu sebenarnya memang hari-hari kita akan buat. Itu sebablah sepak takraw ni kita tak boleh stop dengan terlalu lama. Kalau tidak, dia akan lari. Macam bola dia lari. Kalau korang hari ni tak main ataupun besok tak main, bila fitness dan sebagainya korang cek sikit-sikit, korang dah boleh tendang bola. Itu saja. Tapi untuk takraw dia bukan. Kalau dalam tempoh 3 hari dia akan drop. Dia akan drop momentum korang punya permainan. Itulah pandangan saya untuk sepak takraw lah. Okay, jadi penonton-penonton di luar sana, kita sudah telah membincang tentang diskusi berbicara tentang masa depan sepak takraw negara bersama Abang Fizi kita dengan yang seorang yang sangatlah humble, Sporting lah sebenarnya. Memang sporting. Okey, jadi saya nak tanya soalan yang seterusnya. Jadi waktu COVID-19 terjejas pada baru-baru ni, jadi apakah penyelesaian yang sewajarnya dilakukan bagi menekalkan prestasi seseorang ini apabila berlakunya COVID-19? Kita tahu COVID-19 ni dah banyak buat susah kita, tak boleh nak keluar rumah, tak boleh jalan ke aktiviti keluar. Jadi apakah yang patut dilakukan untuk mengekal prestasi tersebut? Okey lah. Bagi saya, kalau untuk seorang atlet sepak takraw ni, untuk mengekalkan momentum untuk sepak takraw ni sebenarnya secara amnya ataupun basicnya dia kena menimbang bola lah.
itu antara basic yang dia tak boleh tinggal lah. Dalam atlet sepak takraw ni dia tak boleh tinggal kan. Dia kena selalu timbang bola, dia cari balik skill-skill dia. Memang kita tahu kita tak boleh pergi ke gelanggang. Sebab apa? Dengan keadaan COVID-19 itu. Cuma apa yang boleh saya sharing sikit, pandangan saya masa COVID-19 tu untuk atlet sepak takraw, rata-rata saya tengok lah ada yang buat fitness sendiri. Maknanya dia buat fitness dekat Macam-macam talent dia dapat yes. So, Abang main channel. pun popular masa Tak silap saya. Ya betul. Oh, saya masa tu saya tak menyangka. Di dapur. Itu saya pun tak sangka yang saya boleh jadi orang kata challenge macam tu lah. Saya pun sebenarnya untuk just fun saja. Saya pun tak sangka lah dia tu jadi orang kata dah hampir viral lah masa tu. Cuma saya nak mengatakan memang dah viral malam tu. itulah dah diviralkan lah. Saya pun tak sangka ketika itu saya tengok kalau kita saya try sharing dan sebagainya, alhamdulillah saya boleh dapat lagi dapat 1,000 view dan kawan-kawan pun banyak support dengan apa yang saya buat lah. Yang tu lah saya sebenarnya saya nak menghiburkan orang tu, tak ada apa pun saya nak buat kan. Cuma yang saya nampak lah ketika COVID-19 tu adalah rata-rata pemain yang orang kata dia training sendiri, dia buat agility sendiri, dia buat skipping dan sebagainya untuk mengekalkan fitness dia kan walaupun di rumah. Itu antara salah satu orang kata yang boleh yang mereka buat lah untuk create diri diorang untuk diorang kekal lah, kekalkan momentum tu. Walaupun kita tahu kita tak boleh nak ke gelanggang kan, suasana tu dia akan berbeza tu, dia akan berubah. Kita nak main gelanggang tu tak boleh. So itu yang kita boleh orang kata mengekalkan lah prestasi. Tambahan pula kita pun dapat tahu yang sepak takraw Liga STL akan dilangsungkan pada bulan September. Jadi persiapan untuk atlet untuk melakukan latihan Jejas lah. Secara dan semakin terjejas lah. Ya betul. Dia sebenarnya dia memang akan 100% dia akan terjejas. Dari segi orang kata kalau macam saya jurulatih, plan saya untuk latihan players kan, dia akan lari dia akan menjejaskan. Apatah lagi kalau atlet tu sendiri, dia akan menjejaskan jugalah prestasi. Cuma apa yang saya pun tak yakin lah, sebab apa kita tengok dulu STL ni macam mana, pemain-pemain boleh tak orang kata memberikan prestasi terbaik kan. Sebab kita faham COVID-19 itu bukannya masa yang pendek untuk kita sama-sama memeranginya. Memang 3 bulan. So dalam tempoh 3 bulan tu, kalau sekiranya mana-mana player ataupun atlet tidak memberikan kesedaran diri sendiri, saya yakin prestasi mereka untuk STL kali ni mesti akan nampak kurang ni. Nampak kurang daripada berbanding dengan tahun-tahun yang lepas. Ya betul, banding daripada tahun-tahun lepas. Okey, seterusnya sebagai pemain yang pernah mewakili negara, pernah menjadi ketua pasukan negara, apakah kelemahan yang boleh kita perbaiki dari dalam industri sukan sepak takraw ni? Bagi Encik Betul lah, dalam pandangan saya dalam industri sepak takraw ni, sebenarnya negara kita ni, dalam tim sepak takraw negara kita, sebenarnya kita ni tak jauh beza mana pun dengan pasukan-pasukan lain, terutama kita Thailand. ya, musuh tradisi kita Thailand. Kalau kita lihat pun sebenarnya kita boleh beat lagi Thailand kalau betul-betul kita teruskan dengan latihan, teruskan dengan kejohanan-kejohanan dunia kan. Saya pasti kita akan boleh menundukkan Thailand tu. Cuma sekarang ni mungkin kita akan nampak banyak perubahan dari segi orang kata modul latihan. Kalau kita memperkukuhkan lagi modul latihan jurulatih yang sedia ada ni, insyaAllah kita akan buat terbaik dengan pemain-pemain yang sedia ada lah. Cuma sekarang ni apa yang saya lihat, kita tak nampak lagi player-player yang orang kata begitu talent untuk menggantikan seperti Syahir Rosdi. Kita tak nampak kita nampak Syahir Rosdi je. Kita tak nampak Syahir yang nombor 2, Syahir yang nombor 3, tak ada. Sama juga dengan Abdul Razak. Kita meraihkan player seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain lah. Kalau macam contoh Thailand tu kita tak payah nak compare lah, sebab dia memang banyak player. Apa yang bagi pandangan saya, benda-benda ni, ini perkara macam ni sebenarnya bentuk pembangunan dari segi negeri-negeri, persatuan-persatuan, tu kena ambil kira.
Tu kadang-kadang kita ni nak buat masa ni kita mengharapkan kepada semua sekolah sukan. Dalam negara kita ada berapa je sekolah sukan? Berapa banyak kita boleh naikkan program? Abang Fizi, Thailand mempunyai berpuluh sekolah sukan. Ya, betul. Cuba bayangkan Saya dalam setiap sekolah sukan tu mengeluarkan hasil dalam seorang player sahaja. ya, betul. Jadi, Kalau banyak kita player tengok, yang dia akan keluar. ya, pandangan saya, kalau kita lihat sendiri Liga Thailand, Liga Thailand kita hanya kalau kita di STL di dalam Esok Arena, kita hanya ada 2 division saja. Division Premier dan Division 1. Betul. Untuk di Thailand, dia sampai Division 3 tau. Satu division dia dah ada dalam 30 ke 20 team. Itu yang kita jelas. Sebab kan bagaimana dia melahirkan ramai pemain-pemain. Maknanya peluang pemain-pemain yang ada tu, dia orang boleh gilap. Sebab dah terlalu banyak. So dekat negara kita itulah. Kita nak mengharapkan sekolah sukan kita pun tak berapa banyak. Cuma kita fokus ada berapa-berapa orang kata sekolah sukan. Yang tumpu, yang menjadi tumpuan. Ya, menjadi tumpuan. Tapi bila secara dasarnya, kiranya kalau kita tak ada kemauan apa-apa dengan produk sekolah sukan ni, saya yakin pemain-pemain yang sedia ada di sekolah sukan ni selepas dia habis tahu nak pergi mana. Itu saya cakap kena kita tak tahu macam mana orang kata apa plan kita. Selepas dia sekolah sukan, apa plan dia. Kalau ada yang seorang-seorang atlet tu yang pandai sikit lah, orang kata berilmu sikit, seperti contoh saudara Nio dan Hafiz, boleh kekal ke universiti. Betul tak? Itu saluran dia. Cuma sekarang ni Di universiti kalau yang tak, masih lagi mempunyai coach dah macam Abang Fizi kita ni yang berkaliber. saya sebenarnya macam ni. Saya suka Saya sebenarnya macam ni. Saya lebih kepada experience pengalaman saya. Dalam korang mendidik, korang belajar, salah satunya platform untuk korang terus cemerlang dalam sukan adalah di universiti ni. So saya ni memang diamanahkan dan dipertanggungjawabkan untuk meneruskan delegasi korang daripada sekolah sukan ke universiti. Itu platform yang jelas yang korang nampak. Tapi sekiranya mana-mana pelajar-pelajar sekolah sukan yang tidak berapa orang kata pencapaian akademik dia tidak berapa cantik dan baik, mana hala tuju mereka? Itu kadang-kadang saya pun sampai tahap saya fikir tentang tu. Cuma kita tak ada platform, kita tak ada choice. Itu je. Itu sebab produk kita ni yang sedia ada daripada sekolah sukan tu, kita tak nampak mana perginya budak-budak ni, mana pergi budak-budak ni kan. Itu yang saya boleh bagi pandangan lah. Seperti yang kita nampak masa sekolah, memang banyak yang kita nampak. Tapi lepas tu habis sekolah, hilang. Tak tahu ke mana kan. Ya, betul. Saya yakin. Abang Fizi cakap yang tentang lepas habis sekolah banyak player yang hilang, tak ada arah tuju nak ke mana kan. Sebenarnya bagi pendapat saya macam kita tahu macam tujuan sekolah-sekolah, majlis sekolah-sekolah Malaysia, ramai atlet yang sangatlah baik ketika itu. Rasa macam lepas habis sekolah kan, diorang tidak tahu macam nak pergi ke mana, apa semua, tak ada arah tuju. Sepatutnya bagi saya, pihak persatuan ataupun pihak tertentu, pihak negeri yang akan sepatutnya mengambil atlet ni untuk memberi kerja atau Supaya mereka bergiat aktif Ya, lagi. Kita sepak takraw ni. Ya, saya bersetuju. Saya bersetuju apa pandangan Nio dan saudara Hafiz ni lah. Kita setuju player-player di mana kalau sekiranya pencapaian akademiknya tidak berapa cantik dan tidak berapa baik. Sebab apa? Rata pemain-pemain ini dia akan hilang. Dia akan daripada kita gilap, dia akan hilang. Dia tak tahu mana dia nak pergi. Mungkin dekat sekolah kita tahu cikgu akan guide mereka. Tapi lepas habis sekolah, siapa yang kena guide mereka? Itulah sebenarnya banyak. Kalau kita nak tengok, kita punya orang kata siapa yang bertanggungjawab untuk jaga kebajikan pemain-pemain ni. Kalau sekiranya pemain-pemain itu ada talent dan bagus dari segi permainan, sudah pasti dia orang akan lekat dalam tim setiap negeri yang ada. Tapi kalau sekiranya tidak, mana perginya? Contohlah, saya boleh bagi angkat contoh. Di Selangor, kita ada
sebagai lapisan umur, peringkat lapisan umur dalam sesuatu kejohanan. Antaranya yang saya tahu trio impian. Kalau anda perasan trio impian tu sebenarnya kejohanan sepak takraw di bawah umur. Di bawah orang kata Majlis Sukan Negeri Selangor. Okey, yang kedua dia ada lagi perangsang Selangor. Untuk khas anak-anak Selangor sahaja berhasil untuk kejohanan tu. Itu adalah antara peringkat umur tak silap saya dalam 14 ke 16 tahun. Itu produk antara Selangor ingin mencari, mengilap pemain-pemain Selangor. Itu yang saya setuju sangat. Bila Selangor buat plan, dia ada buat trio impian, dia ada buat perangsang Selangor selain daripada Majlis Sukan Sekolah Negeri Selangor. Lepas tu ada kejohanan belia. Game tu terlalu banyak. Saya yakin kita macam tim Selangor akan melahirkan berapa pemain-pemain Selangor. Cuma yang saya agak hairan dan kecewa sedikit lah. Cuma kita tak tengok. Kalau kita tengok STL untuk tim Selangor Piston, kita tak nampak pemain-pemain betul-betul talent yang boleh dibawa ke tengah. Mana perginya pemain-pemain bawah ni? Pemain-pemain muda. Itulah. Ya, pemain-pemain muda. Tu yang kita kadang-kadang plan pembangunan tu ada. Cuma ke mana arahnya sebenarnya pemain-pemain ini yang kita perlu target. Yang tu yang kita tak ada lah. Macam tahun lepas, kalau saya macam pasukan Terengganu Turtle memberi peluang kepada keluar, yes. Video dia dah betul. Ya, betul. Jadi, Itu yang saya setuju. Macam orang kata Terengganu Turtle dia gunakan sepenuhnya pemain-pemain daripada sekolah sukan. yang Ada Turtle. Yang Turtle. Yes, sebab dia untuk ni orang kata nak menggilap pemain-pemain yang sedia ada. Itu salah satu orang cadangan yang baik daripada orang kata saudara Putra Gani kita, legend juga. So Legend. saya tahu apa yang dia plan. Dia nak budak ni jadi macam mana. Itu sebenarnya kita rata-rata negeri tak ada lagi benda. Kita hanya mengharapkan pemain-pemain yang sedia ada. Pemain-pemain yang orang kata dia ni mampu, boleh menggalas cabaran untuk negeri masing-masing. Itu hak masing-masing lah. Maknanya hak negeri masing-masing. Kita tak boleh nak compare ataupun kita tak boleh nak jelaskan terlalu detail lah. Kan? Cuma kita mungkin salah satunya plan dari segi pembangunan tu sebenarnya kita kena kemaskan lagi. Ini peranan persatuan-persatuan tau. Yang menjalankan benda-benda jenis sebenarnya persatuan-persatuan, Majlis Sukan Negeri. Ya, betul. Itu sebenarnya. Bagi saya itu je yang boleh saya nampak lah. Bagi pendapat Encik Hafizi lah, apa pula penambahbaikan yang perlu ada di setiap negeri untuk meningkatkan lagi mutu sukan sepak takraw ni? Penambahbaikan yang Kalau bagi saya, masa saya berusia lah, usia saya menyangkau di usia 13 tahun ke 18 tahun contohnya. Di Negeri Sembilan sebenarnya terlalu banyak game yang saya attend. sekarang ni yang kita dapat tengok game semua yang kalau dah main semua tak boleh nak terlibat game tu dah. Banyak. Betul. Terlalu banyak. Sebab dulu masa zaman saya tu, antara tahun 2000 ke 2004, 1999 tu, kita tak ada lagi syarat-syarat kejohanan bakat baru, satu state, 3 state, tak ada. Masa tu semua level. Maknanya kalau saya masa tu berusia tingkatan 1, saya boleh beraksi untuk lawan senior-senior yang ada. Kita tak ada syarat macam tu. So macam saya dulu, experience saya akan attend mana-mana game yang ada. Tak kisah pergi mana tu. Cuma yelah kita nak ke mod, nak menang tu susah lah. Pengalaman lah. Untuk pengalaman. Ya, betul. Pengalaman dari game tu yang bagi orang kata yang tu yang orang kata paling important bagi seorang pemain. So, untuk yang kali ni, kalau kita lihat, kita di setiap negeri tu tak banyak kejohanan-kejohanan besar yang kita nampak. Kalau contoh sekolah-sekolah, kita mengharapkan antara sekolah-sekolah, lepas tu dia pergi daerah, dia pergi MSSM. Habis. Selesai. So, tak ada orang kata kesinambungan kejohanan tu tak ada. Sama juga macam yang kebangsaan. Dulu kita ada Piala Mas Hijau ni. Lepas tu kita ada GP, Grand Prix kebangsaan. Tak salah saya dulu Prilis pernah buat sampai 9 sirkit. Lepas tu dia ada kali yang ke-10 sirkit akhir. Antara 15 pasukan ataupun 20 pasukan, 8 pasukan terbaik akan pergi ke peringkat akhir. Bila ada kejohanan
berkesinambungan. Maknanya setiap bulan tu ada game. GP Ada pertama, game, sikit Betul, pertama. Di Terengganu contohnya. Sikit kedua, bulan kedua, kita ada sikit di Kota Baru pula. So, dia ada kesinambungan tau. So, pemain-pemain ni, dia tak berhenti untuk melakukan latihan. Betul tak? Dalam sebulan tu dia akan training. Okay, dia akan target. Sikit pertama ni, dekat Kelantan aku nak main. So, aku kena training. Apa target aku? So, untuk bulan kedua, pun sama. Okay, itu aku tak menjanjikan yang terbaik contohnya di Kelantan. Kali ni sikit kedua nak try. Nak Johan ke, nak naik Johan. Itu bila ada kesinambungan permainan ataupun kejohanan macam tu. Saya yakin player-player ni memang akan ada momentum yang orang kata dia boleh pergi lagi. Setakat ni yang kita boleh nampak, kita hanya mengharapkan STL. Itu pun di hujung tahun. Dulu kita ada piala emas, kita ada gameplay, kita ada belia kebangsaan, kita ada kejohanan sikit remaja, macam-macam kejohanan. Tapi sekarang ni saya pun tak pasti. Mungkin salah satu puncanya kita yang saya nampak adalah dari segi ekonomi lah. Sebab kita tak nampak penaja-penaja kan. Selain STL ni kita tahulah yang Exco akan memberikan tajaan 100%. Kira ni sekarang ni STL ni macam kejohanan nombor 1 lah di Malaysia ni. Ya, betul. Sebenarnya kalau bagi saya, sepanjang saya berkarier, sebenarnya antara salah satu kejohanan yang orang kata dalam sepak takraw ni yang berprestij selain Game Prix kebangsaan adalah Piala Emas saya juara. Piala Emas ni selalunya dia akan berlangsung dalam antara bulan 1, bulan 2. Dia antara kejohanan pembukaan sebelum adanya Game Prix kebangsaan, Game Prix remaja, Game Prix belia kebangsaan, dia macam tu. So, bagi saya, kejohanan-kejohanan ni penting. Kalau sekiranya kita tak buat. Inilah bagi pandangan saya lah. Sebenarnya saya tertarik dengan Abang Bizi cakap tentang syarat amateur, syarat satu state. Okey, bagi pendapat saya, sebenarnya game amateur, game satu state, game 3 state, game contohnya macam, betul-betul sebenarnya game satu state ni sebenarnya maksud macam seorang saja yang mewakili negeri, yang pernah mewakili negeri, dan lagi 2 orang Status pemain. status dia tidak boleh mewakili negeri. Maknanya dia sekadar bermain di peringkat sekolah saja. Dia tak boleh bermain di peringkat negeri. Jadi syarat dia mesti seorang saja dalam lagu tu lah. Jadi macam saya tak setuju tau, macam bila adanya syarat satu state, 2 state lah, amateur habis lah. Bagi saya tak setuju. Sebab menjejaskan atlet. Sebab bagi saya atlet dia bawah. Bila contoh kita buka dalam satu syarat tu, dalam keadaannya bebas, buka 3 state ke 5 state ke semua boleh main. Amateur kena main lah. Jadi secara tak langsung bagi saya atlet-atlet yang di peringkat sekolah ni akan secara tak langsung akan naik lah dia punya prestasi bila berjumpa dengan yang player yang bergelar dengan state ni, yang terkenal dengan favour ni. Bagi saya itu yang pendapat saya. Betul. Sebenarnya saya setuju sangat dengan saudara Mio dan Hafiz. Bukan anda saja rasa kecewa ataupun terhindar bila ada status-status pemain seperti ini. Semua orang pun sama juga. Macam saya pun sama. Orang yang bergiat aktif dalam sepak takraw pun sama. Sebenarnya status pemain ni, dia sebenarnya akan merosakkan dan menjejaskan kepada karier seseorang pemain. Kalau kita lihatlah. Tapi apa yang saya boleh bagi pandangan, sebenarnya benda-benda perkara ni sebenarnya pihak penganjur yang telah menjalankan kejohanan tersebut. Mungkin kita tak pasti apakah sebenarnya yang pihak penganjur ni nak buat game seperti itu, apakah objektif sebenar. Kita tak nampak. Itu yang sekarang ni kita berlaku sinonimnya, bila ada setengah game-game di luar sana memang banyak yang membuat syarat-syarat seperti itu. Tapi bila kita tanya kenapa nak buat syarat macam tu, ada setengah orang yang bakat baru tu saya setujulah. Dia kata kita nak mengelak pemain-pemain yang baru. Kita tak nak ada campur pemain-pemain state sekali dengan kejohanan tu. Tapi yelah, bila jadinya perkara macam tu, pemain-pemain state tu mana dia nak pergi? Mana dia nak main? Dia akan terjejas kat situ. Yang dianjurkan melibatkan syarat dia amateur,
Okay. Jadi game jadi yang pemain-pemain stage ni ada kejohanan yang boleh dia masuk tau. Jadi secara tak langsung prestasi dia yang gelar stage ni akan turun lah. Sebab Betul. Sebab apa? Kita akan lihat nanti prestasi pemain seperti ini. Okey, contohlah dia training. Mana dia nak try, dia nak tengok pencapaian diri dia. Macam mana dia nak tahu diri dia tu sampai tahap mana. Dia tak boleh nak nilai diri dia sebenarnya. Kalau sekiranya game-game seperti ini berlaku. Yang tu yang saya nampak lah. Sebenarnya ada juga kadang-kadang saya fikir, saya tengok pengajar ni lebih kepada nak masuk orang kata income diri sendiri. Betul. Kepentingan diri sendiri. Betul tak? Dia bukannya untuk bila kita nak buat sesuatu game tu, kita nak melahirkan bakat-bakat baru ke, nak cari bakat-bakat yang terbenam ke, itu tak ada. Kecuali yang saya setuju dulu sebelum ni adalah kejohanan KFC utusan. Itu yang saya paling setuju. Sebab dia buat kejohanan tu daripada peringkat bawahan 12 tahun sehinggalah ke veteran. So semua, yes, betul. Itu yang kalau kita lihat pernah satu ketika dulu, tak salah saya 2017 ke 2016, KFC dapat invite daripada semua pasukan lebih pada 200,000 untuk kejohanan tersebut. Okay. So, sebenarnya dia memberikan objektif dan positif pada pasukan orang kata dalam sukan sepak takraw ni. Sebenarnya saya memang amat setuju dulu KFC utusan dijalankan. Tapi akhirnya disebabkan adalah faktor-faktor yang kita pun tak nampak apa puncanya, akhirnya KFC utusan melabuh tirainya. Dah tak ada lagi dah. So kita, bagi saya ralat lah. Saya rasa macam sedih sikit lah. Sebab apa kejohanan seperti itu dah sepatutnya kita menaik tarafkan. Betul tak? Tak kira dia satu state, peringkat universiti, bawah 12 tahun. Tu yang kita, kalau diteruskan 8 tahun, saya pasti kita ramai kita boleh lahirkan. Okay. Ramai boleh. Okay, Abang Fizi. Sebagai bekas pemain yang berpengalaman, apa harapan Abang Fizi mengenai sukan sepak takraw di negara kita ni? Yalah, harapan saya sudah semestinya lah. Mana-mana bukankan kata peminat-peminat sepak takraw saja, bekas-bekas pemain, atlet-atlet yang ada sekarang ni pun sudah pasti mereka ini melihat sendiri. Sukan sepak takraw ni orang kata dijadikan salah satu sukan memberikan pingat. Maknanya salah satu pingat emas yang dilahirkan daripada sukan sepak takraw. Sudah semestinya macam saya pada sukan Asia yang lepas kan, kita dapat memperolehi pingat emas. So bagi saya pencapaian-pencapaian itulah sebenarnya peminat-peminat, bekas pemain semua nak lihat perkara seperti ini. Apatah lagi dia kalau lagi manis bila kita dapat tumpaskan pasukan Thailand, itu paling manis. Cuma kita nak standingkan dengan Thailand ni, bagi saya dia belum tahap 100% lagi. Tapi saya yakin pemain-pemain yang sedia ada ni boleh mencuba, boleh membuat yang terbaik untuk pasukan-pasukan negara ni untuk kita beatkan pasukan Thailand ni. Tapi harus diingatlah, macam saya pun kadang-kadang bila saya bagi orang kata sumbangan pandangan kepada esok hari pun saya selalu menjelaskan bahawa kita tak boleh pandang rendah dengan pasukan-pasukan lain. Contohnya Indonesia, Singapura, kalau di Asia, Korea, Jepun, itu antara orang kata negara-negara yang sedang maju dan tengah naik. Untuk kita nak kita telah berjangka dengan pasukan Thailand kan. Jadi tak pandang pasukan-pasukan lain. Jadi risau apabila kalah ke apa, dia akan jadi kecewa, sangat-sangat kecewa. Ya, betul. Kadang-kadang kita ni agaknya pemain-pemain hanya melihat kekuatan sebuah negara gitu, atau Thailand. Tapi kita tak tengok kekuatan Indonesia, Korea, Jepun. Itu kadang-kadang tu mengundangkanlah, orang kata mengundang risiko kepada pasukan negara. Yang tu lah saya nampak untuk sekarang ni lah, untuk masa sekarang ni. Betul. Okay.
kita pun dah berada di hujung rancangan sebenarnya. Kita mau recap balik tentang apa yang telah kita bincangkan dengan Abang Fizi kita tentang masa depan sepak takraw, macam-macam dah kepada penonton-penonton yang sedang menonton, macam-macam dah Abang Fizi kita bagi pendapat tentang masa depan sepak takraw, telah Bincangkan tentang hal semasa dan memberi harapan Abang Fizi sendiri dalam sepak takraw. Jadi kesimpulan dalam dalam diskusi kita ini, kita dapat macam-macam pendapat dan ilmu yang baru yang Abang Fizi telah beri kepada kita. Jadi kita ingin menamatkanlah program. Jadi kita ingin berterima kasih kepada Abang Fizi kita yang sudi meluangkan masa sejam, walaupun rasa macam tak cukup, rasa masa sekejap je, rasa masa bersama dengan Abang Fizi kita. Saya faham. Jadi sebelum kita akhiri kita punya program pada hari ini, ada kata-kata terakhir kepada peminat-peminat ataupun yang mengikuti sepak takraw. Okeylah, sebelum berakhirnya kita punya diskusi pada hari ini, apa pun saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Mio dan Hafiz, termasuk tim yang invite saya dalam diskusi seperti inilah. Ini tak salah saya kali pertama saya berdiskusi dan berbicara secara orang kata atas talian. Saya pun tak sangka, sebenarnya saya agak nervous sikit sebab saya tak pernah lagi buat atas talian kan. Tu yang kelam kabut tadi, macam kita nak setting apa semua kan. Tapi alhamdulillah, syukur Tuhan mudahkan saya, dan saya memang ucap terima kasih lah kepada semua. Sebenarnya bagi saya, kita ni takraw ni dalam tim negara tak ada jauh beza mana dengan mana-mana negara. Betul tak? Sama tender. Apa yang saya yakin jurulatih-jurulatih yang sedia ada dalam tim negara ni akan memberikan yang terbaik pada tim-tim mereka. Cuma kita perlu berubah sedikit lah. Ubah sikit cara modul latihan kita, cara kita punya orang kata pembangunan dari segi pembangunan sekolah, negeri-negeri. Ini semua kena memainkan peranan yang penting lah untuk kita rasa sukan takraw ni boleh dikatakan antara sukan yang terbaik lah dalam negara kita. Untuk yang lain saya rasa saya tak ada apa. Cuma sekali lagi lah, untuk sekarang ni punya keadaan pandemik COVID ni masih lagi orang kata aktif. Kita sama-sama lah menjaga diri kita masing-masing lah dari segi kebersihan. Sebab kita tak tahu, walaupun kita main takraw pun, saya sekarang ni pun saya main petang-petang pun still lagi follow dia punya SOP. Maknanya kita tak pegang tangan orang kan. Tapi cuma itulah, risiko dia mana-mana ada. Wabak ni belum lagi berakhir ke? Kita kena ikut SOP. Sebenarnya betul. Sebenarnya wabak ni wabak ni sebenarnya belum berakhir lagi. Kita tak tahu sebab kita tak nampak virus tu macam mana. So macam bagi saya, walaupun kita still dekat luar bersama keluarga, still lagi kita kena orang kata kena jaga-jaga lah. Maknanya kita follow lah SOP daripada majlis negara kan, keselamatan negara. So saya memang mengingatkan semua lah. Alang-alang saya dah ada live ni, saya mengingatkan semua supaya dapat menjaga kebersihan diri lah. Terutama ahli keluarga. Kalau boleh kita jagalah distance kita tu, distance antara satu sama lain tu. Itu sajalah setakat ini, dan saya akhiri lah. Alhamdulillah, syukur kita selamat. Semoga kita jumpa lagi lah selepas ini, insyaAllah. Okay, kita pun dah merasakan. Kita ingin terima kasih kepada Abang Fizi kita kerana sudi meluangkan masa dan banyak ilmu dan penambahbaikan yang berada Abang Fizi kita kongsikan bersama kita hari ini. Jadi saya juga ingin terima kasih kepada Dr. Pekat Laiberan dan kepada penonton-penonton yang sudi meluangkan masa untuk menonton
tentang diskusi yang kami sampaikan kepada anda semua. Jadi saya rasa program ini akan berakhir di sini saja. Okay, terima kasih kerana menonton program ini. Jadi, bye. Assalamualaikum. Salam. Amin. 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 Amin.